kenapa Tengku tiba-tiba berpaling tadah ke ni? Orang yang mengangkat Tengku sekarang ialah seorang yang berada di parti lawan sekarang ni, iaitu PN, dan Tengku memilih untuk bersama dengan BN. Tentu sekali ada sebab kenapa Tengku tidak memilih PN, kenapa memilih BN? Ya, terima kasih. Pertamanya saya nak berterima kasihlah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana memberi peluang kepada saya untuk berkhidmatlah dalam kerajaan sebagai Menteri Kewangan. Tetapi saya yakin track record Barisan Nasional ni, track record lebih 60 tahun mampu menjadikan kestabilan dan kemakmuran lah kepada negara. Itulah sebabnya saya memilih Barisan Nasional. Tidakkah pernah ada sebarang tawaran ataupun sebarang for sure Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin mengajak ke bersama dengan PN dan sebagainya? Tidak. Fokus saya pada masa itu ialah kepada ekonomi negara, kerana masa itu pandemik COVID-19 dan masa itu bukan ada pilihan raya pun. Tidak perlu membuat pilihan lagi. Fokus kita masa itu betul-betul untuk membantu rakyat, untuk melangsungkan perniagaan, dan dalam masa 2,5 tahun lebih itu saya telah bagi diri saya satu pengalaman yang saya rasa saya tak boleh lupakanlah, dan lepas ini saya nak fokus terus membantu. Perjuangan ini belum selesai lagi, nak membantu rakyat kita. Tengku tidak pernah bertanding dan tidak pernah juga, tak nampak pun kelibat Tengku sebelum ni dalam arena politik, dan kali ini menjadi calon pula. Adakah Tengku merasakan diri Tengku seorang yang memang selayak-layaknya diletak sebagai calon untuk PRU kali ini? Kita memanglah kita tak ada, seperti yang Azrul tahulah, manusia ni merancang, tetapi Allah juga yang sebaik-baik perancang. Setakat ini saya bersandar kepada prinsip track record saya sebagai Menteri Kewangan semasa pandemik melanda dan juga sekarang dalam macam-macam cabaran ekonomi yang dihadapi global dan juga Malaysia. Macam-macam bantuan kita telah sediakan untuk rakyat dan bagi memastikan mereka sentiasa terbela, dan kita buat bantuan keluarga Malaysia yang kita telah naikkan sampai ke RM3,000 sebelum ni, setengah daripada itu kalau bandingkan BRIM dan BSH. Macam-macam kita buat geran khas prihatin, memberikan geran RM1,000 kepada penjaja-penjaja kita, program subsidi upah semasa krisis itu jumlahnya hampir RM21 bilion dan ini adalah satu contoh yang kita berikan yang membantu rakyat kita, dan saya percaya berdasarkan status pengalaman saya juga berturun padang sesi lebak urus dalam penyediaan dan persiapan bajet, adalah penting kita memahami isu-isu yang dihadapi oleh rakyat dan juga peniaga-peniaga kita, supaya kita lebih prihatin dan mendapat penyelesaian yang relevan lah kepada mereka, dan jadi saya harap dapat menggunakan track record ini untuk membantu juga rakyat di Selangor, terutama di Kuala Selangor, dan saya nampak kesungguhan mereka datang berjumpa saya untuk mendapat penasihat dan bantu saya penduduk di Kuala Selangor inilah. Jadi bagi saya, kita berikhtiar dan berusaha, insya-Allah jentera Barisan Nasional akan mampu meyakinkanlah pengundi Kuala Selangor bahawa kestabilan dan kemakmuranlah yang hanya mampu dicapai melalui Barisan Nasional. Tengku sekarang berdepan dengan seorang yang bukan calang-calang ni. Dan juga walaupun Tengku juga memang ada rekod yang baik, tapi Dr. Zul ni orang anak tempatan dan macam-macam lagi lah. Macam mana Dr. Tengku melihat peluang kali ni? Saya tak tahu Azrul. Pertamanya saya tak tahu mana Azrul dapat maklumat yang dia orang tempatan. Dia orang Negeri Sembilan. Ya. Nampak. Saya dah silap ni. Ramai yang kata dia orang sini ni. Okey, tak apa. Tapi dia dah lama kat sini. Itu betul. Dia dah lama menetap di sini. Okey. Lama menetap di sini. Itu yang saya difahamkan lah. Tapi tak kira. Sekali lagi, isunya bukan dia datang dari mana. Isu bukan dia pernah jadi ahli politik atau tidak. Ataupun dia, asalkan dia seseorang itu niat dia betul dan dia berkemampuan untuk membantu, apa salahnya? Dan bagi saya, tak kira persaingan tu Dr. Zul ke ataupun orang baru ke yang lebih muda ataupun yang lebih macam Dr. Zul ni berpengalaman. Dan yang penting sesiapa sahaja yang dapat menang kerusi P09 Kuala Selangor mestilah membantu rakyat. Tak kira latar belakang mereka, parti mana ke, tak kira bangsa mana ke. Yang penting sesiapa yang menang tu mesti membantu rakyat di Kuala Selangor. Secara jujurnya Tengku melihat ada chance tak? Secara jujurnya, kalau
saya lihat memang ada chance ya, kerana Barisan Nasional memberi peluang kepada rakyat untuk mendapat kerajaan yang lebih stabil. Manifesto kita pun sudah keluar dan akan menunjukkan apakah produk kita, idea kita yang dapat memberi rakyat keyakinan kalau Barisan Nasional menang, apa yang boleh dibuat. Di sini juga kalau kita lihat di sini di Kuala Selangor, saya ni kan sebutlah tadi apa Azrul pun ada kata sebut latar belakang saya dalam sektor korporat. Saya pun ada manifesto juga untuk Kuala Selangor. Jadi kita di korporat ni selalu buat manifesto, buat business plan KPI ke dan sebagainya. Jadi manifesto untuk Kuala Selangor mestilah satu visi jangka masa yang panjang dan juga pendek ya. Tapi saya sudah turun padang di Kuala Selangor ni lebih 200 kali. 200 kali. Siap kira tau. Ya, kita tengok, kita ada rekod setiap kali kita turun apa yang mereka perlukan, apakah cabaran yang dihadapi dan kita masukkan ni semua ke dalam manifesto supaya kita dapat bantu mereka secepat mungkin. Kita ada jangka masa panjang, sederhana dan pendek yang masa terdekat ni apa yang boleh buat. Isu seperti isu penyelenggaraan jalan, infrastruktur, perkhidmatan kerajaan tempatan, pekerjaan, banyak lagi yang isu-isu utama yang telah dibangkitkan kepada saya dalam sesi saya turun padang di Kuala Selangor. Sebenarnya Tengku sendiri dah lihat secara lebih dekat lagi dengan penduduk, dengan orang sini sebenarnya. Benda apa ya selain daripada ekonomi ya, benda apa lagi Tengku lihat macam Kuala Selangor ni patutnya begini. Apa yang Tengku dapat lihat? Yalah, itu saya bagi tahu tadi ya, manifesto kita akan menunjukkan ataupun akan memberi penekanan kepada pembangunan di Kuala Selangor. Dia dari segi pembangunan itu ada berbagai aspek. Satu aspek utama ataupun sektor utama yang kita boleh fokus di Kuala Selangor ni ialah pelancongan. Pelancongan ni kita ada eagle feeding tu, ada klip-klip di Kampung Kuantan, Kampung Nelayan, macam-macam yang kita boleh promosikan Kuala Selangor. Kuala Selangor ni sebenarnya adalah capital city ataupun ibu kota yang pertama di Selangor ya. Di sinilah 3 sultan yang pertama di Selangor di penubuhan kerajaan negeri Selangor bermula di sini ya. Sultan yang pertama Raja Lumu. Macam-macam sejarah lah. Sebenarnya di Bukit Melawati itu adalah bandar bersejarah ya, dalam Kuala Selangor. So pelancongan adalah satu sektor pendidikan banyak juga ya. UiTM punya besar di sini ya, di Puncak Alam dan banyak lagi sekolah-sekolah. Ada banyak peluang lain yang kita boleh fokuskan. Tapi yang penting ialah pada masa ini ialah kita selesaikan dulu isu-isu masalah masyarakat di sini yang buat masa terdekat ni. Macam mana? Adakah Tengku melihat faktor Tengku orang muda, Tengku Tengku handsome, smart, bergaya kan? So adakah akan menjadi faktor untuk boleh menarik pengundi muda untuk mendekati BN kali ini? Apa yang penting bukan calon tu muda atau tua, tetapi apa yang calon itu boleh bawa kepada golongan muda. Kalau kita fokus kepada isu-isu yang penting untuk golongan muda, terutamanya pekerjaan. Kita adalah buat survey di peringkat nasional dan juga di peringkat Kuala Selangor. Memang isu pertama ialah isu pekerjaan. Golongan muda ni nak mendapat pekerjaan yang setimpal dengan apa yang mereka adalah daripada segi qualification mereka. Tak kerja dia, mungkin dia kerja kat Kuala Lumpur pun tak apa ya, asalkan dapat pekerjaan. Jadi di sini kita kena fokus lebih kepada kadar pengangguran yang lebih tinggi untuk orang-orang muda ni berbanding dengan kadar pengangguran negara lah. Itu satu. Jadi kalau kita fokus kepada reskilling, latihan ni, upskilling dan sebagainya, dan mendapatkan kerja untuk golongan muda ni, saya percaya golongan muda akan mengundi parti yang memberi penekanan kepada peluang pekerjaan kepada golongan muda. Tengku melihat sekiranya BN berjaya lah. Berjaya. Ya, insya-Allah. Berjaya. Insya-Allah. Dia berjaya. Adakah Tengku merasakan kedudukan sebagai Menteri Kewangan itu satu kedudukan yang Tengku nak sekali lagi untuk meneruskan mission yang sebelum ini? Ya, kita saya ikut tengok Premier League lah ya. Premier League. Saya penyokong Liverpool tapi musim ni tak apa-apa. Liverpool tak boleh gayang ni. Tak boleh gayang ni. Saya MU ni. Tapi MU this season main bagus sekali. Liverpool dah bawah ni. Tapi fokus kita ialah kalau tengok MU punya manager dengan Liverpool manager, dia fokus game by game kan. Dia tak. Jadi saya pun begitu, saya fokus kepada kemenangan dulu. Lepas itu saya
bila yang berhormat Perdana Menteri baru ataupun yang sama nanti tak tahu ya, yang kita tahulah poster boy kita ialah yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Sehingga hari ini dan jikalau insya-Allah kalau BN menang, Perdana Menteri itu akan membuat keputusan siapakah ahli-ahli jemaah menteri. Saya itu terpulanglah kepada Perdana Menteri. Bagi saya fokus utama untuk menang Kuala Selangor dan untuk memberi khidmat saya kepada rakyat Kuala Selangor. Kalau dapat menjadi ahli jemaah menteri sekali lagi, saya akan berkhidmat juga untuk negara.